Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi Khamis 15 Jamadil Tsani 1442, ramai yang bercuti pada hari ini kerana menyambut Hari Thaipusam. Ala kulli hal, kita yang bercuti ini alangkah baiknya kalau kita isilah hari ini dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Bagi orang yang berpuasa pada hari ini, hari Khamis, sempena dengan 15 Jamadil Tsani, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan dan Allah Ta'ala hilangkan kita kejahatan dan angkat darjat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, antara kelebihan kita berpuasa pada hari putih, iaitu hari 13, 14, 15. Pada setiap bulan hijrah ini, memang disebut dalam hadis, kita disunahkan untuk berpuasa dalam sebulan itu sekurang-kurangnya 3 hari. Dan yang terutama kalau kita lakukan pada hari Ayyamul Bidh, iaitu hari yang ke-13, 14 dan ke-15 dari bulan Hijriah atau bulan Qamariyah. Semalam kita tengok bulan tu dah semakin dah bulat dah bercahaya berseri purnama. Dan kalau kita berpuasa di siang harinya, puasa itu disebut Ayyamul Bidh, hari putih. Kerana pada malam-malam 13, 14, 15 ini bulan bersinar purnama dan sinaran rembulannya berwarna putih. Nabi SAW menggalakkan kita berpuasa sebagaimana yang diriwayatkan kepada Abu Dzar, bahawa Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza sumta min asy-syahr 3 ayyam fasum 13 wa 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa pada setiap bulan 3 hari, maka berpuasalah pada 13, 14 dan 15 hari bulan Hijriah. Dalam riwayat yang lain disebut daripada Ibn Milhan Al-Qaisi daripada ayahnya, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma al-bidh 13 wa 14 wa 15 wa qala hunna kahiyatid dahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bidh, iaitu 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Dan baginda Nabi SAW bersabda, puasa Ayyamul Bidh itu seperti puasa setahun. Sidang hadirin, para penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam kuliah pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya masih berkaitan dengan hadis 40. Dan tajuk yang kita akan fokus ialah hadis yang ke-19 beserta dengan huraian ringkas berkenaan dengan tajuknya pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini untuk kita mengambil peringatan dan yakin tentang pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-19 ini berbunyi, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak
idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsan hasanun sahih. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain daripada Imam Tirmidzi disebut ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini panjang. Mungkin kita pernah baca atau kita pernah dengar di mana-mana, di surau, masjid, ada ustaz yang telah menyampaikan hadis ini. Sebelum kita mengulang kaji balik maklumat yang kita ada ini, kita tengok dahulu apakah maksud hadis ini. Daripada Abdul Abbas. Siapa Abdul Abbas tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sebelum itu dia ceritakan tentang kuntu khalfan Nabi. Aku pernah duduk di belakang Nabi SAW pada suatu hari. Lalu baginda bersabda kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, sesungguhnya aku mahu ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Kamu peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, nescaya Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta tolong, mintalah daripada Allah. Bila kamu minta, mintalah daripada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah daripada tolongan Allah. Kemudian ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberi sesuatu manfaat kepada kamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kepada kamu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul, berpakat untuk memudaratkan kamu dengan suatu mudarat, nescaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu kecuali dengan perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Manakala dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi disebut lagi, beliau berkata, ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatinya di hadapan engkau. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Ketahuilah, kenalilah Allah ketika senang, nescaya Allah akan kenal kamu ketika kamu susah. Ketahuilah bahawa apa-apa yang ditakdirkan itu tidak menimpamu. Jika ketahuilah bahawa apa-apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang menimpamu, bukannya ia tersilap menimpamu. Ketahuilah bahawa kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Dan terlepas dari kesempitan itu, ada bersama kesusahan. Dan setiap kesusahan itu ada kemudahan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok perbincangan hadis ini dalam kitab Al-Wafi ini, ada 45 yang panjang lah. Yang panjang. Dan antara kepentingan hadis ini ialah, sebagai contoh, Ibn Rajab dia berkata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ini mengandungi beberapa peringatan dan wasiat agung. Prinsip-prinsip utama mengenai perkara-perkara yang terpenting berkaitan dengan agama ini. Setengah ulama berkata,
Aku telah meneliti hadis ini dan aku dapati ianya sungguh cukup menakjubkan. Amat malang sesiapa yang jahil dengan hadis ini dan tidak mendalami pengertian. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, elok kita bincang kita secara ringkas apakah pokok perbincangan hadis ini. Secara ringkas. Yang pertama ialah perbincangan hadis ini berkenaan dengan menjaga hak Allah. Ihfazillah yahfazka. Kita menjaga hak Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Macam mana kita nak menjaga hak Allah? Yang kita melaksanakan segala suruhan. Dan kita meninggalkan semua larangan. Dan Allah Ta'ala akan menjaga kemaslahatan duniawi. Apa kemaslahatan duniawi kita? Kita ni nak sangat jaga masalah duniawi kita apa? Sihat. Kita nak sangat sihat. Allah Ta'ala jaga. Nak jaga anak kita, keluarga kita, harta kita. Itu kemaslahatan duniawi. Juga kemaslahatan ukhrawi. Dipelihara agama kita, iman kita. Dipelihara dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Dan juga daripada maksiat, akramakumullah, dan juga daripada perkara-perkara yang haram. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala beri kepada orang yang bertakwa ialah apabila kita menjaga hak Allah pada diri dan keluarga, menepati kehendak Al-Quran dan menepati perintah Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Banyaklah pertolongan-pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bila kita menjaga hak Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan menolong kamu dan mengekal menguatkan kedudukan kamu. Yang ketiga, meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Meminta bantuan dalam segala sesuatu, terutama dalam melakukan ketaatan. Dan juga kita dalam meninggalkan kemaksiatan. Di mana kita tahu bahawa kita ini ada mahmudahnya, ada mazmumahnya, ada ta'atnya, ada maksiatnya. Dan semuanya itu adalah dengan izin dan taufik kepada Allah. Kita tidak mampu untuk buat kebaikan, ketaatan kecuali dengan izin daripada Allah, dengan taufik daripada Allah. Kita juga tidak mampu untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam takut kepada kamu, meninggalkan maksiat kerana-Mu. Begitu juga kita bersabar di atas takdir yang berlaku. Setiap perkara yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita itu, kita tidak dapat elak kecuali dengan izin Allah. Ataupun setiap kebaikan yang ditakdirkan itu kita tidak akan dapat kecuali dengan izin Allah SWT. Dan kita tetapkan pendirian pada hari yauma yaqumul hisab, hari kita akan bertemu dengan Allah SWT. Jadi dalam huraian yang panjang ini disebutlah tentang kewajipan kita beriman pada qada dan qadar. Kewajipan kita dalam beriman pada qada dan qadar. Begitu juga ta'aruf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi syiddah. Bila kita mengingati Allah ketika kita senang, Allah akan ingati kita ketika kita susah. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan kita hari ini berlaku darurat, berlaku dalam menghadapi pandemik COVID-19? Akhadna mas'amul ba'sa wa dharra la'allahum yatadarra'un. Allah Ta'ala uji kita dengan dengan bil ba'sa wa dharra, dengan kesusahan, dengan kesukaran. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan supaya kita ini kembali ingat, tunduk pada Allah. Kita ni dah cukup setahun dah kita berada dalam pandemik COVID-19. Daripada kes yang pertama pada 23 Januari 2020, hari ini dah 28 Januari, setahun lebih dah.
Dan bilangan pun dah mencecah hampir 190,000 dah. Setiap hari meningkat. Dan kita sebelum ni, kita kata kita pandai untuk mengawal. Dan kita bangga, ya kita kata negara kita ni negara yang terbaiklah dalam menguruskan COVID-19 ni dengan perancangan, dengan apa. Gelombang pertama kita berjaya melekupkan landai. Kemudian berlaku gelombang kedua kita berjaya. Dan sekarang ni gelombang ketiga. Sehingga hampir mencecahlah. Mungkin 200,000. Wallahu. Kenapa kita berhadapan dengan situasi ini? Boleh jadi kerana kita lupa diri kita. Kita rasa kita jaga kita. Sedangkan ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu tidak mampu nak jaga diri kamu, tapi kamu mintalah pertolongan kepada Allah untuk menjagamu. Sebab itulah Allah Ta'ala menguji kita dengan bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un, supaya kamu kembali. Dan hari ini gelombang yang ketiga ini grafnya naik mencana. Jadi mudah-mudahan dengan kita semua kembali ingat kepada Allah. Sekarang sekeliling kita ni sudah ramai dah yang ni test, yang ni kontak rampak, yang ni sahkan COVID. Jadi ketika kita senang, kita ingat pada Allah, dan ketika kita susah juga kita akan dibantu oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita kena ingat bahawa dengan kita akan menang. Dan kita mesti menang, kita akan menang insya-Allah. Tapi kemenangan itu berserta dengan kesabaran. Serta dengan kesabaran. Dan juga setiap bala, setiap karb, setiap kesusahan itu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Dan juga setiap dengan kepayahan itu ada dengan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Surah Asy-Syarh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Setiap kepayahan itu ada dengan kesenangan. 2 kali diulang dalam surah Asy-Syarh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa pengajaran daripada hadis ini? Walaupun panjang huraiannya, mungkin kita ringkaskan. Okey, setiap muslim, setiap mukmin, dia mesti menjaga, mesti memelihara hak-hak dan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Dan di mana-mana sahaja. Lebih-lebih lagi ketika dia dalam mewah, dalam senang. Bila dia hidup senang dan dia ingat berterima kasih kepada Allah, dia akan dijaga, dipelihara oleh Allah sepanjang masa. Terutamanya ketika dia ditimpa dengan kesusahan, dengan musibah, dengan kesempitan hidup. Segala pertolongan, segala permohonan, segala permintaan, perlindungan diminta kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan mendengar dan akan menyahutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu untuk melindungi, mampu untuk menolong kita semua kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita yakin. Dan segala apa yang berlaku dan yang menimpa manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana sebab usaha, sebab bijak kita, sebab pandai kita. Manusia tidak berkuasa, tidak mampu untuk memberi manfaat ataupun tidak mampu untuk menolak mudarat ataupun memberi mudarat kepada mana-mana hamba. Walaupun seluruh manusia dan jin berhimpun, bergotong royong untuk melakukannya. Sebagai umat Islam, kita yakin bahawa di akhir pertarungan ini kemenangan akan tercapai dengan berkat kesabaran. Dengan berkat kesabaran dan mujahadah yang ditunjukkan oleh setiap semua pihaklah, pengliner, semua pihak, rakyat dan negara, pemimpin negara. Setiap keperitan hidup itu akan ada penyelesaiannya, dan setiap kesusahan itu akan ada kesenangannya.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mengakhiri tazkirah pada kali ini, saya akan menutup dengan huraian ringkas, iaitu kita beriman dengan qada dan qadar untuk kita melahirkan rasa ketenangan dan ketenteraman. Kita yakin penjagaan dan bantuan Allah dan kita bergantung sepenuh harap kepada Allah dalam setiap urusan. Dan sebagai mukmin, kita yakin bahawa Allah Ta'ala sahaja yang memberikan manfaat dan mudarat. Kul kullun min indillah. Kul kullun min indillah. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebut wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah Ta'ala menimpakan kamu dengan kemudaratan kepada kamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya melainkan melainkan Allah sahaja. Dan jika dia mendatangkan kepada kamu kebaikan, maka tidak ada kuasa yang dapat mendatangkan kebaikan. Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan disebut dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa kamu di bumi ini dan tidak pula untuk dirimu sendiri, melainkan semua itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi itulah sedikit perkongsian kita untuk pagi ini. Huraian ringkas hadiah ke-19 berkenaan dengan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kebaikan, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sama-sama kita memohon berdoa kepada Allah supaya diangkatkan musibah yang berlaku pada kita pada hari ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.